Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton di studio dan penonton di rumah, apa khabar? Tentu sedang seronok menyambut Hari Raya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Perkumpulan Perempuan Beranang. Terima kasih sudi datang. Kita doakan masa kita bersama 1 jam ini, Allah beratkan timbangan di padang mahsyar, dan salah satu sebab kita mendapat husnul khatimah itu tujuan hidup kita, hidup yang sementara ini. Masya Allah. Alhamdulillah kita semua pun ibu ya. Dan tajuk kita hari ini, kita sedang bersiaran di Studio 2 Glen Marie. Tajuk hari ini adalah transformasi ibu. Saya rasa perkataan transformasi ni banyak orang dah faham ya. Selalu kita ada macam-macam transformasi negara dan sebagainya. Tapi yang penting, walau macam mana kita nak bangunkan negara itu, kita harus bangunkan rakyatnya. Dan setiap rakyat dilahirkan oleh seorang bergelar ibu. Betul? Kita semua pun ada ibu dan kita menjadi ibu. Anak kita pun akan menjadi ibu yang menjadi cucu dan sebagainya. Maknanya proses ini berterusan. Kenapa kita sebut transformasi? Pada saya, dari bahasa Inggerisnya transformation, form tu benda fizikal. Tapi bila kita transform, maknanya kita fokus lebih pada fizikal tetapi kepada roh, pada hati, pada jiwa. Sebab bandingkan macam ni. Kalau fizikal, kita tengok cantik di muka. Tetapi hati orang tu baik. Jadi nak tanya, saya selalu tanya Ustazah, kita jumpa orang, para penonton di rumah, suka sebab dia cantik ke sebab dia baik? Jadi cantik tu fizikal, baik tu di hati. Dan yang menyebabkan hidup kita ni bahagia atau tidak, hati ke rupa paras kita? Hati. Sebab itu kita bercakap tentang transformasi, maknanya perubahan diri daripada hati, bukan hanya fizikal. Kita wanita fokus pada mana agaknya? Masa kita muda dulu kan, sangat pentingkan fizikal, betul tak? Kalau boleh, kita nak kulit paling licin, bulu mata paling lentik, kan? Tapi sekarang, bila kita dah umur 30-an, 40-an, 50-an, yang saya rasa ramai menonton 60-an, 70-an, bila fikir balik, Masya Allah, tak guna yang kita penat-penat dulu, picit jerawat berapa kali, tak guna pun. Yang kalaulah banyak daripada kita yang sekarang ni rasa dah mula dapat kesedaran, nak dekat pada Allah, fikir kalaulah saya tahu dulu, tak, saya buat masa saya muda dulu, betul? Banyaknya daripada kita yang insaf dan menyesal. Tapi bagus, bila kita kenang masa lalu, pengajaran pada kita, maka kita tak nak anak-anak kita, anak saudara kita, generasi muda melakukan apa kesilapan yang kita buat dulu. Sebab itu, kita nak bercakap tentang transformasi diri. Jadi, bila kita nak transform ibu tu, sebelum tu kita mesti faham ibu tu komponen dia apa. Ibu ke bapa ke manusia, kita ada 4 komponen. Apa dia? Kita ada minda atau akal kita. Yang berfikir, yang campur 8 kali 5 tolak 2 itu akal kita. Yang kedua, emosi kita. Kejap-kejap kecil hati, kejap-kejap terkilat, kejap-kejap sayang, kejap-kejap marah. Itulah emosi kita. Ya? Dan juga kita ada yang fizikal kita ni. Ya? So, fizikal yang kita nampak ni, benda yang memang kita nampak. So, kita ada fizikal, kita ada minda, kita ada hati dan juga ada roh. Roh itulah yang menghidupkan kita. Yang memanjangkan rambut kita, panjangkan kuku kita, yang berkisarnya makanan kita, yang menjadikan bila minum air kita rasa nak buang air kecil, buah pinggang. Semuanya roh kita yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua datang daripada alam roh ke alam dunia sementara ini dan akan kembali ke alam barzakh dan ke alam padang mahsyar dan terus yang sirat ke alam syurga atau neraka. Dan apa saja kita buat di dunia ini, kalau tak menuju Allah, tak menuju syurga, alangkah sia-sianya. Sebab waktu kita sangat terbatas pada penonton sekalian. Kita tak tahu bila Allah nak panggil kita. Jadi orang yang paling bijak ialah orang sentiasa muhasabah diri. Kita ni muhasabah, saya nak lakukan tak perubahan pada diri saya.
Yang kedua, orang paling bijak, dia akan melakukan aktiviti yang akan membawa dia untuk pada bekalan. Sebab itu sebelum kita bermula tadi, saya kata apa? Tentukan 1 jam bersama mesti untuk memberatkan timbangan padang mahsyar. Dan timbangan kita ni hanya berat kalau apa kita buat lillahi ta'ala. Bukan lillahi bismillah, bukan. Mesti lillahi ta'ala. Tetapi dalam dunia ni memang kameraman kita pun nanti semua nak solat Jumaat, semua dapat pahala sebab mereka niat kerana Allah. Jadi untuk melakukan transformasi diri, kita ibu mesti fokus pada 4, iaitu fizikal kita, kesihatan. Minda kita daripada negatif kepada positif. Emosi kita daripada benci kepada sayang. Rohani kita daripada mencari penghargaan manusia kepada redha Allah. Bila kita fokus pada benda ni, insya-Allah kita akan tenang. Okey? Kata pun rancangan tajulah ustazah, dan ingat saya bukan ustazah ya. Saya cuma seorang doktor mata. Tetapi dah nak masuk ustazah, bolehlah tanya saya. Jadi ada soalan pertama. Siapa ada soalan pertama? Silakan. Assalamualaikum, Prof. Salam. Saya Salmiah binti Yahya daripada Perkumpulan Perempuan Beranang Selangor. Ingin mengemukakan satu soalan pada Prof. Apakah bentuk transformasi yang perlu dilakukan oleh Ibu Allah Baru ini? Terima kasih Puan Salmiah Yahya daripada Beranang. Baik. Bentuk transformasi yang perlu dilakukan, saya sebut tadi, fizikal, mental, emosi, rohani. Baik. Dari segi bentuk fizikal, saya nak tanya di sini, siapa ibu bila beri makan anak, kita beri untuk makan sihat ke makan sedap? Okey. Jadi kalau kita bekalkan anak kita pergi sekolah air sirap, kan? Kentang goreng. Ini makanan sihat ke makanan tak sihat? Tak sihat. Jadi kita ibu mesti tahu tentang pemakanan. Mesti tahu mana makanan yang sihat. Apa bahayanya gula. Apa bahayanya minyak yang terlampau banyak. Jangan kita dulu, saya ingatlah kalau masak tu, kalau tak naik minyak tak sedap makanan. Naik minyak, heart attack 10 tahun lagi. Betul? Jadi fizikal. Minda, dari segi minda. Berapa orang daripada kita, kalau kita ajar anak kita tengok rancangan TV yang bagus atau tak bagus? Kita kawal tak rancangan TV? Bila anak nak pergi sekolah, kita cakap tak, okey nak pergi mesti berfikiran positif, jumpa orang semua senyum, cari baik kawan. Itu mengawal minda positif. Dan yang ketiga, emosi kita. Bila kita bangun pagi-pagi, apakah emosi pertama kita sebagai ibu? Saya rasa, oh Masya Allah, suami saya hidup lagi, syukur suami saya hidup lagi. Dengar anak menangis, jangan marah. Masya Allah, anak saya hidup lagi, syukur. Bila anak menangis, kemarin kita meninggal baru menangis kita. Tapi masa anak kita hidup, nakal, kita komplain dia, nakal pula. Ya? Itu emosi. Jadi kita mesti tengok emosi saya bangun pagi, bersyukur atau marah. Penuh kasih sayang atau tidak. Tengok suami sayang, tengok pembantu rumah saya, tengok semua sayang semua orang. Sebab kita nak Allah kasih pada kita, kita pun mesti kasih pada orang. Sebab apa kita beri, itu kita dapat. Kalau kita penuh kasih sayang, kita akan beri kasih sayang. Kita tidak boleh beri kasih sayang kalau kita tak ada kasih sayang dalam diri kita. Ya, itu emosi. Dari segi rohani, para penonton sekalian, saya harap solat duha jadi satu amalan yang kalau boleh memang bukan wajib tapi sunat muakkad, sangat penting. Sebab baru pagi tadi saya dengar dekat surau saya tu, ustaz tu baca maksud hadis, saya ingat sikit saja. Siapa buat solat duha 2 rakaat, dikira orang tidak lalai. Siapa buat 4 rakaat, dikira ahli ibadah. Siapa buat 6 rakaat, banyak sampai 12 rakaat rupanya. Masya Allah solat duha. Bagi ibu-ibu yang tak bekerja, apa kata atur? Atur hidup kita lepas subuh berjamaah di surau, balik kita baca Quran, tunggu sampai solat isyraq, lepas tu solat duha pula. Mari kita mulakan hari dengan rezeki yang baik. Insya-Allah Allah beri kita keberkatan waktu dan ketenangan jiwa setiap hari. Ya, jelas? Jadi rohani kita mesti kuatkan kebergantungan pada Allah dan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau tambahkan 1 hari umurku, melainkan kau tambahkan agamaku dan ketakwaanku. Ya, dan sebelum keluar rumah mesti kata apa? Ya Allah ya Tuhanku, aku tak nak keluar selagi aku hanya bergantung padamu.
dan rasakan setiap hari tengok orang, semua orang lebih baik pada kita. Jangan sekali-kali kita rasa lebih daripada orang lain, sebab bila ada riak, sombong, takabur, semua amalan Tuhan tak terima. Ya, okey. Soalan kedua agaknya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Saya Mariah binti Syarif. Ya. Ingin bertanya, Ya. bagaimana pasca Ramadan dapat membantu transformasi seorang ibu? Masya Allah, tepat. Bagus Puan Mariah ya. Okey. Yang penting gini, kita dah kata masa Ramadan, Masya Allah, kita semua berapa kali tadarus? Berapa kali khatam? Saya surah 8 kali, 10 kali. Awak 10, macam-macam kita atur. Tapi lepas Ramadan, ada tadarus lagi tak? Habis. Jadi kita hamba Allah ke hamba Ramadan? Sebenarnya Ramadan itu ialah macam kita spring. Tahu spring? Kita pusing. Lepas sampai Ramadan seterusnya kita boleh buat apa kita buat masa Ramadan. Sebab tujuan Allah jadikan Ramadan, kita kata bulan puasa, bukan puasa saja. Dia ada siam, puasa, qiyam, solat, dan Quran, bulan Quran. Ramadan, bulan Allah turunkan Quran. Saya menyeru pada diri saya dan kita semua, jadikan Quran sahabat kita. Jadikan boleh, kalau tak mengaji, tak boleh. Mesti sebab kita nak berkata-kata, nak mendengar apa Allah berkata pada kita. Dan saya cadangkan, kalau boleh nak meningkat kerohanian kita, baca terjemahan Al-Quran. Kita tak pandai tafsir pun tak apa. Tapi bila dia kata, wahai orang-orang yang beriman, katakan, wahai Maria. Kau Puan Maria? Bayangkan Allah kata, wahai Muhaya. Jadi kita pun baru cakap kita, pesanan untuk saya ni. Jadi jangan zaman dulu. Bukan. Quran itu Allah jadikan untuk seluruh sampai ke kiamat. So penting pasca Ramadan kita tentukan apa kita buat, kita teruskan. Jadi masa Ramadan, cuba tengok transformasi diri. Dari segi fizikal, betul tak sihat? Ya, bila kita berpuasa, sebenarnya kita sedang membakar bahan-bahan yang tak pakai dulu tu untuk gunakan tenaga masa kita sedang berpuasa. Itu satu. Dari segi minda, tengok rancangan TV kita, semua yang kurang baik, semua kurang banyak rancangan yang bagus. Maka kita belajar masa bulan Ramadan, kita suka majlis ilmu, teruskan. Rekod rancangan yang baik. Kalau kita ada kemudahan rekod, dan kita tengok TV dengan cara kita atur apa kita tonton kat TV supaya minda kita tak rosak dengan rancangan yang tidak bagus. Dari segi emosi, kita pemurahkan bagi orang makan. Masa kat surau pun nak beri pisang lah, more lah, kuih koci, macam-macam. Semua kita nak bersedekah. Tapi kalau kita cakap berkira, saya Ramadan je saya nak bersedekah sebab pahala banyak. Jadi kita jadi seorang yang beribadah am saja. Bukan ibadah kerana kasih pada Allah. Sepatutnya Ramadan itu satu kita punya madrasah untuk melatih. Sebab kajian saintifik menunjukkan, kalau kita buat sesuatu selama 21 hari atau lebih, maka saraf-saraf akan timbul ke arah perangai itu. Contohnya, kalau kita mula-mula tak pandai buat sesuatu, buat latih, pandai. Sebab saraf kita dah timbul kat otak bahagian tu. Macam tu juga kalau kita seorang yang jaga sangat kita punya emosi, murah hati, maka akan pemurah dan sangat mengasihani. Dan segi rohaninya, kita bangun malam, bangun awal kan, 4:30 dah bangun, paling lewat pun 4:30 bangun, kita mengaji, macam-macam. Benda ni teruskan lagi, maka transformasi diri akan berlaku. Okey, ada soalan lagi lepas ini. Jangan lupa, kita rehat sebentar dan sama-sama kita refleksi diri. Jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. So saya rasa kita semua dah fikir macam nak transformasi diri. Rasa tersedar. Masya Allah, saya rasa saya nak jadi baik dah lepas ni. Dan kita harapkan para bapa yang nak pergi solat Jumaat tu, ingat ni kalau boleh pergilah awal. Jangan lambat-lambat. Pergi awal, baca suratul kahfi dulu. Niat tahiyatul masjid. Sebab orang suka pergi masjid ni, memang Allah kasih, dan bila pulang pada masjid balik rumah dapat rahmat. Betul? Para ibu sekalian, kalau boleh suami nak pergi masjid, siapkan baju awal-awal ya. Beri makan cepat-cepat, packing dia betul-betul cepat, pergi masjid. Okey. Baiklah, kita cakap tentang transformasi diri. Para bapa sekalian, kalau boleh ambil catatan dan minta ibu-ibu tu buatkan 4 komponen tadi. Apa dia? Fizikal, mental, emosi, rohani. Rohani dengan Allah, emosi selalu dengan manusia,
minda dengan diri kita dan juga fizikal untuk diri kita. Okey? Baik. Saya rasa saya nak teruskan pada soalan supaya boleh banyak lagi kita dapat faedah pada penonton di rumah. Silakan soalan seterusnya. Assalamualaikum, Prof. Salam. Saya Nuriah Haji Nawawi. Soalan saya begini. Mengapakah penting untuk ibu mempunyai kesedaran ketuhanan yang tinggi? Terima kasih Puan Nuriah. Bila kita kata kesedaran ketuhanan, maknanya apa? Kita mesti sedar kita ini hamba. Dan kita ini ada Allah. Kita ni bukan bos. Kita ni hanya hamba Allah yang diturunkan sementara di muka bumi ini untuk diuji. Bila diuji maknanya apa? Markahnya dapat bila? Di padang mahsyar nanti. Jadi apa yang berlaku hidup di dunia ini ialah ujian, balasan di akhirat. Dan ujian ni susah pun ujian, senang pun ujian. Tetapi yang paling bahaya ujian kesenangan sebab kita senang lupa diri dan senang kita bajet bagus. Oh, saya okey aja. Saya okey. Siapa kata dia okey sebenarnya dia KO. Siapa kata dia pandai dah tahu sebenarnya tak tahu. Sebab orang bijak suka belajar. Jadi kalau kita nak mempunyai kesedaran ketuhanan yang tinggi ialah kita merasa kita hamba yang mesti buat. Hamba maknanya apa Tuhan suruh kena buat. Tak boleh tak buat, jangan soal. Maknanya kita mesti ubudiyah kepada Allah. Yang kedua, merasakan ada Tuhan. Bila kita rasa kita hamba, kita rasa kita tidak memiliki apa-apa. Betul? Tak ada apa-apa. Jadi kalau orang pinjam Tupperware kita tak beri balik, nak sakit hati tak? Siapa sini bulan Ramadan beri kuih orang tak pulang Tupperware ada? Saya nak tanya. Bila Tupperware yang kita beri kat orang tu, kalau dia tak pulang balik, dia buat apa dengan Tupperware tu? Dia buat maksiat ke buat kebaikan? Ada nak ambil Tupperware, ada balon pukul orang? Jadi, maka kita hendaklah menentukan bahawa apa yang kita buat itu, kita tidak memiliki apa-apa. Okey? Bila kita rasa kita ada Tuhan, kita tidak akan rasa dimiliki. Maknanya, kita hanya milik Allah. Maka jangan biarkan sesiapa pun mengawal kita. Apa-apa yang pertama, Allah, Rasul. Bagi kita perempuan, suami. Sebab itu kalau kita, tapi suami kita pula Allah, Rasul, ibu dia baru isteri. Jadi kita yang ada suami ni janganlah kita nak kawal suami kita. Abang, jangan balik. Ni turn saya. Jangan. Sebab itu kalau kita rasa kesedaran ketuhanan yang tinggi, maka kita jadi hamba Allah yang sangat baik, yang boleh melakukan transformasi diri sebab kita tahu kenapa tujuan hidup kita. Dan saya nak sebut ciri-ciri orang yang mempunyai kesedaran ketuhanan yang tinggi. Apa dia perangai dia? Yang pertama, suka bekerjasama. Suka tolong orang. Kalau orang tanya, Cik Pah, apa resepi lepak pisang? Alah, campak-campak aja. Memang confirm kedekut. Okey, so tak kerjasama, mesti kerjasama. Yang kedua, sangat baik. Kalau bercakap, kalau dia salah pun tak apa. Betul lah awak cakap, betul. Asalkan jaga silaturahim. Okey. Yang ketiga, penuh dengan kasih sayang. Sayang semua orang. Muka tu senyum aja. Sebab tu kita di sini, siapa yang payah senyum, ingat, muka ahli neraka senyum ke masam? Jadi kalau asyik senyum je bagus. Kalau masam aja, awak nak masuk mana? Ahli neraka masam. Ahli syurga senyum. Cakap macam tu, dia faham lah tu. Okey. So, sentiasa baik, sentiasa penuh kasih. Yang keempat ialah sentiasa melihat kebaikan pada orang dan suasana. Kau nampak orang tu, kalau orang tu masam, dia kata mungkin sakit perut ke, mungkin baik. Dia sangka baik. Ada tak habis lagi, ada panggilan daripada penonton di rumah. Teruskan. Okay. Assalamualaikum, Ustazah. Ya. Waalaikumsalam. Teruskan. Saya nak tanya mengenai transformasi ni dari antara hubungan suami dan isteri. Jika saya seorang isteri, saya sudah cuba untuk mentransformasikan diri dengan cara memperbaiki diri daripada tidak baik kepada baik. Tapi jika di sebelah suami pula mungkin tak bersama-sama dengan saya. Jadi macam mana agaknya? Baiklah, terima kasih. Ini soalan sering ditanya. Macam ni lah, kita harus terima hakikat. Kita orang perempuan ni suka dengan ceramah,
suka pergi seminar, suka baca buku. Jadi mungkin ilmu kita cepat dapat. Kan? Suami kita kadang diorang sibuk mencari rezeki dan mereka fokus pada kerja, mungkin kurang mendapat ilmu. Tetapi saya rasa sekarang dah berlaku perubahan. Jadi saya cakap macam ni. Banyak dari kita, bila kita berubah, kita nak suruh suami kita automatik berubah. Kita mesti faham. Manusia tak sama dan perjalanan hidup kita berbeza. Masa kita dikandung, suami kita dengan kita, ibu berbeza. Ayah berbeza, rumah berbeza, kampung berbeza, sekolah berbeza, semua berbeza. Jangan nak suruh orang macam kita. Dan mungkin kita rasa kita tak melakukan perubahan yang baik, tapi mungkin di mata kita, di mata suami tak kot. Mungkin suami kata isteri saya ni mentang-mentang dengan ceramah ustazah, dia rasa dia baik, kita pandang rendah pada suami. Jangan sekali-kali. Kita mesti ingat, kita mesti pandang suami kita dengan pandangan yang tinggi. Kata suami kita macam ni, abang, saya sayang abang ni kerana Allah. Saya buat baik ke abang kerana Allah. Dan saya buat ni supaya Allah sayang pada saya. Abang tak sayang saya pun tak apa. Berani cakap macam tu? Yakinlah, kalau suami kita sayang kita, kalau Allah sayang kita, confirm Allah akan campakkan kasih sayang suami kepada kita. Jadi tak payah kita nak buat benda lain. Hanya cari yang paling tinggi, bos yang paling tinggi, semua kasih sayang turun pada semua makhluk. Sebab orang yang Allah sayang, Allah akan beritahu malaikat, aku sayang kepada si fulan dan si fulan. Kau ambil kasih sayang, campakkan semua makhluk sayang dan menolong makhlukku ini. Jadi bila kita buat perubahan, jangan buat perubahan asal suami sayang nampak bagus. Bukan. Perubahan kerana Allah dan banyakkan berdoa. Dan kalau kita nak suami berubah, cakap macam saya kata tadi, dia buat skrip. Buatlah WhatsApp ke apa nanti sebut pasal WhatsApp nanti. Buat surat cinta pada dia, insya-Allah suami kita akan berubah. Puan Nur, saya cadangkan Puan buat baik pada suami. Tunjukkan bahawa bila transform diri, Puan makin baik. Bukan makin pandang dia rendah. Okey? Ada soalan seterusnya? Oh, saya tengah. Okey, teruskan. Assalamualaikum, Prof. Salam. Soalan keempat, ya? Assalamualaikum, Prof. Ya. Saya Zaitun binti Ali. Ya. Nak bertanya, bagaimanakah seorang ibu harus menyesuaikan diri untuk mendidik anak-anak di alaf ini? Terima kasih. Yang pertama kita mesti ingat, anak-anak alaf ini dah berbeza, ya. Dia orang dah pandai gadget macam-macam, maka dunia sangat luas bagi mereka. Mereka akan sangat terbuka kepada macam-macam di luar sana. Tetapi saya yakin sangat, kalau kita didik anak kita sejak daripada mengandung lagi, kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak aku ini ahli syurga, anak yang bertakwa, anak yang menyejukkan mataku, anak yang mendoakan aku bila aku meninggal dunia nanti. Niat macam tu. Niat sangat penting. Dan masa kita mengandung, tentukan kita jaga kita punya akidah, jaga sempurnakan ibadah, akan lembutkan akhlak kita. Kemudian bila anak tu dah lahir, tentunya kita berikan environment yang baik, jaga rancangan TV, jaga radio, jaga makanan dan jaga bahasa kita di rumah. Dan bila anak tu dah besar sekarang, kita tentukan hantar sekolah yang betul. Tentukan sekolah tu ada agama dan tentukan yang pertama solat. Sebab saya nak sebut tagline ini. Orang paling berjaya ialah orang yang jaga solat tepat pada waktu, khusyuk, berjemaah dan banyak amalan sunat. Sebab kalau kita dapat seluruh kekayaan di dunia ini tapi tak taat pada perintah Allah, sia-sia, tipuan. Jadi kalau kita didik anak Allah baru ini, walau di mana mereka berada, yang penting ialah agama. Sebab kajian menunjukkan manusia itu terbentuk 40% bahan genetik ibu dan bapa. 10% saja environment. 50% pilihan dia. Jadi kita sebagai ibu bapa dah beri 40%. Environment 10 saja, tapi yang penting pilihan dia. Dan pilihan seseorang terhadap apa yang berlaku bergantung pada sistem kepercayaan. Akidah. Kuat tak akidah kita tentang akhirat, pembalasan Allah? Berapa kali kita bercakap tentang dosa pahala syurga neraka dengan anak-anak kita? Kalau benda ni tak disebut,
tak akan ingat. Jadi kalau kita nak suruh anak kita belajar, jangan nak suruh tolong basuh kereta. Jangan. Siapa nak tolong mak? Jangan. Siapa nak dapat pahala tolong mak? Siapa nak masuk syurga dengan mak ayah nanti? Jom solat berjamaah. Siapa yang nak dapat pahala suka derma kat orang? Jadi kita sebutkan benda setiap masuk dalam minda dia selalu. Okey? Seterusnya soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Hajar. Saya Robiah binti Hitam. Ya, Hajar Robiah. Ingin mengemukakan soalan. Ya. Apakah ciri-ciri ibu sejati yang dapat membawa kebahagiaan kepada keluarga? Masya Allah. Terima kasih Hajar Robiah. Terima kasih. Saya rasa, saya yakin Hajar Robiah seorang yang ibu sejati dah. Lebih berumur pada saya, tentu Hajar lebih berpengalaman pada saya. Tapi saya jawab selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah berikan kita keberkatan waktu dan ketenangan jiwa. Saya rasa banyak dalam waktu ini kita dapat faedah ya. Jadi nak jawab soalan Hajah Robiah. Hajah, terima kasih. Kita ni kalau jumpa orang lebih tua pada kita mesti sangat hormat. Sebab mereka lebih banyak ibadah pada kita. Kalau jumpa orang muda pada kita pun hormat sebab dia kurang dosa pada kita. Kalau jumpa orang bukan Islam pun mesti hormat sebab mungkin kalau dia masuk Islam bersih semua dosa. Kalau jumpa ahli maksiat pun kita kata apa? Dia maksiat sebab tak ada ilmu sedangkan kita ada ilmu. Jangan mengumpat. Ya? Jadi sentiasa kesedaran saya nak sambung sebelum tu aja ya. Kesedaran ketuhanan tadi tu boleh jawab soalan tadi. Ciri-ciri ibu sejati mahu kebahagiaan mungkin saja ialah sebenarnya ibu-ibu yang ada kesedaran ketuhanan yang tinggi. Yang ciri saya sebut tadi, yang pertama apa? Suka beri kerjasama, tak suka bersaing. Yang kedua, kalau bercakap, dia jaga baik, tak mahu nak bertekak, tak ada. Sentiasa baik. Yang ketiga, penuh dengan kasih sayang. Sayang semua orang. Kalau dengan mak mertua ni, baik sangat. Sebab cara kita melayan mak mertua kita akan menentukan betapa kasihnya suami kita pada kita. Betul tak? Cuba tanya suami. Dia suka kita baik dengan mak dia ke baik dengan mak kita? Mesti dengan mak dia. Jadi kita baik dengan mak dia, mesti dia baik dengan mak kita. Harmonilah. Okey? Mesti baik. Yang keempat, sentiasa melihat kebaikan dalam seseorang dan suasana. Kalau berlaku sesuatu negatif, ada hikmahnya. Semua dah takdir Allah, kita terima saja. Okey. Yang kelima, nak jawab soalan lagi, ialah mereka ini sentiasa murah hati. Pernah tak tengok orang murah hati yang bahagia? Yang tak bahagia? Pernah tengok muka orang kedekut yang awet muda? Siapa nak awet muda, tolong murah hati, jangan kedekut. Orang kedekut muka dia berkerut. Pasal dia sakit hati saja. Pasal dia sangat, orang kedekut ni, dia sangat cinta dunia. Barang tu sangat penting. Dia tak penting hati, dia penting barang. Orang kedekut macam itulah. Orang yang murah hati, hati dia murah. So maknanya dia akan tenang dan tak banyak penyakit. InsyaAllah. Yang keenam, sentiasa memperbaiki diri. Ibu-ibu ni dia belajar cara nak masak makanan sihat. Dia belajar macam nak jimat air. Belajar macam nak jimat. Macam-macam dia belajar untuk hidup dengan lebih baik. So dia suka mencari ilmu. Suka tengok rancangan, tanyalah ustazah, tanyalah ustaz. Saya ni kalau orang tak tengok rancangan agama, memang tak suka. Yang ketujuh, kita lah menerima manusia seadanya. Terima orang. Jangan nak suruh orang macam kita. Kalau tak klon macam kita kan. Kalau nak suruh macam kita, macam nama Hajah Robiah. Hajah Robiah, semua mana boleh gitu kan Hajah? Mesti orang lain-lain. Kita pergi kedai pun suka kain berbeza-beza kan. Kalau kain merah, semua tak suka juga. Macam itulah hidup ini. Semua orang berbeza. Sebab scientifically, bahan genetik Allah buat, macam ibu, semua berbeza. Walaupun orang kembar, fizikal sama, perangai berbeza. Betul tak? Menunjukkan form tak penting, roh, sifat yang penting. Sebab itu apa kita buat, tentukan fokus kepada hati dan nurani kita. Okey? Ada soalan seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Prof. Ya, nama saya Junaidah binti Cik Hasan. Junaidah. Seperti yang kita tahu, ibu adalah baru sekarang dia mempunyai tanggungjawab yang berat mengenai kerjaya dan keluarga. Kadang-kadang menyebabkan dia mengeluh dan stres. Apa komen Prof? Terima kasih.
Soalan ni saya rasa soalan wajib, soalan cepu mas. Mana saya pergi, dekat Facebook semua soalan ibu berkerjaya stres. Baik, saya nak tanya, kalau kita serahkan urusan kita kepada yang maha besar, yang maha agung, yang maha pemurah, kita stres tak? Tapi kalau serah urusan pada yang maha miskin, yang maha lemah, yang maha tak tahu, stres tak? Kita stres sebab kita serahkan urusan dunia kepada tangan kita. Tetapi kalau kita serahkan urusan dunia kepada Allah, sebab kita menjaga Allah, bererti menjaga apa perintah Allah, kita yakin dunia terurus. Sebelum tu ada panggilan telefon. Ya, teruskan. Teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Aida. Ya, teruskan. Ya. Okey, Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Orang Terengganu Ya, saya memang peminat setia sangat Prof ni. Cukup sayang sangat ke Prof ni. Saya sayang awak kau. Lebih hebat daripada Ustazah ni. Allah, teruskan. Sebab mudah orang faham Profesor ni. Terima kasih mudah banyak. Orang faham lah. Terima kasih banyak. Jadi Profesor, saya nak tanya soalan. Ya. Bagaimana kita nak sampai tahap ketenangan, kesabaran, keikhlasan dan keredaan Allah Ta'ala. Allah bisa sebab kebanyakan orang memang dia sabar, tetapi milik muka dia lebih daripada tidak tenang. Bahkan contohnya, kita sabar pergi ke jalan emosi. Tetapi muka dia teruk. Bahkan dia panggil teruk. Macam wajah yang tak tenang. Okey. Dan satu lagi Profesor. Bagaimana kalau kita kata kita buat pekerjaan, kita dah ikhlas. Kita kata kita ikhlas, tapi kita emosi kita di dalam. Okey. Okey. Terima kasih banyak orang Terengganu, orang Kemamang. Saya orang Terengganu kau. Saya orang Terengganu tahu? Tak tahu orang Terengganu Nak speaking sikit lagi. Okey, alhamdulillah. Bagus, soalan sangat mantap ya. Yang pertama, mencapai ketenangan. Pada saya ada 4 langkah. Yang pertama, kasih sayang tanpa syarat. Bila kita kasih sayang tanpa syarat, kita tak kata ibu sayang awak hanya kalau awak rajin baca Quran. Tak boleh. Kita mesti sayang seseorang kerana Allah, tak kira dia macam mana. Sebab itu kalau kita buat baik pada orang, baik fitrah. Tapi buat baik pada orang, buat tak baik pada kita ialah sunnah. Tanpa syarat. Rasulullah SAW dia sayang tanpa syarat, sayang semua makhluk. Yang kedua, memaafkan. Berapa orang daripada kita tak boleh maaf orang ni? Siapa tak boleh maafkan orang, dia ada racun dalam jiwa dia. Siapa ada racun, tidak akan tenang. Yang ketiga, murah hati. Murah hati ni tak nak sebut lah. Sebab kita jadi macam ni sebab murahnya kasih sayang Allah pada kita. So kalau kita terima kasih sayang Allah, kenapa tak boleh beri kasih sayang dan rahmat pada orang lain? Murah hati. Yang keempat ialah sentiasa bergantung dengan Allah. Tentukan semua amalan pegang pada Allah. Biar manusia tak nampak, yang penting Allah melihat kita. Sebab ingat, apa-apa kita buat, kita punya KPI, timbangan, catatan malaikat. Tak usah peduli makhluk. Sibukkan diri dengan Allah, makhluk kita tak nampak. Kita nampak orang sama aja, warna tudung merah biru sama, tapi roh-roh yang akan melutut sama dengan kita di padang mahsyar. Jadi jangan sibuk dengan makhluk. Okey? Itu soalan pertama. Kedua, macam mana dia kata ikhlas tapi muka kerut. Saya dah kata, agak-agak muka ahli syurga ni kerut ke tenang? Tenang. Jadi macam ni Puan Aida, boleh tak kita jangan tengok orang? Kalau soalan tadi tu tanya untuk diri kita, bagus. Tetapi jangan tanya terpandang orang. Sebab setiap kali kita pandang orang, tak nampak diri kita. Kita hidup, memperbaiki diri, buat baik, lihat aib diri sampai tak nampak aib orang. Dan kita ni hendaklah buat baik sebanyak mungkin sampai letih buat baik, sampai tak ada tenaga nak buat maksiat. Macam itulah hidup kita. Sentiasa merasakan masa tak cukup.
kita nak kena, katakanlah tiba-tiba saya kata, okay, puan mati besok, apa nak buat? Nak sembahyang duha 12 rakaat, nak baca Quran, nak tolong. Itulah kita mesti buat setiap hari seolah-olah akan mati esok hari. Ataupun sekejap lagi keluar. Bila kita hidup, orang yang bijak, orang ingat mati. Okey? Okey, bagus. Terusnya, soalan? Okey, saya tengah jawab soalan tadi, maaf. Saya tengah jawab tentang stres tadi ya. Macam mana mengenai stres? So, bila kita serahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, kita akan penat. Maka bila kita yakin pada firman Allah, saya tak ingat ayat mana, tetapi siapa menjaga urusan akhirat, urusan dunia, Allah akan atur dengan sendiri. Jadi kalau kita bermasalah dengan suami, mak mertua, dengan siapa-siapa pun, kita fikir, kenapa saya bermasalah dengan makhluk? Mesti saya bermasalah dengan pencipta. Maka betulkan dengan pencipta itu. Tengok solat kita, tengok zakat kita, tengok utang kita, tengok apa yang kita buat tak betul dengan Allah, kita betulkan betul-betul. InsyaAllah bila betulkan yang besar, yang kecil akan terbentuk dengan sendiri. Jelas insyaAllah ya. Okey, seterusnya aja. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Prof. Ya, salam. Kalau kita lihat peranan untuk menjadi isteri dan ibu merupakan tugas yang penuh cabaran. Betul. Bila kita menjadi isteri dan ibu, kita menghadapi pelbagai kerenah. Ada kalanya mempunyai suami yang sukar memahami. Ada kalanya mempunyai anak-anak yang tidak mengikut kata, bersikap panas baran dan sebagainya. Di samping itu, ada pula kerjaya yang sungguh mencabar dan banyak tuntutannya. Dan sehubungan dengan itu, bagaimana seharusnya seorang ibu menghadapi cabaran tetapi pada masa yang sama dapat mengekalkan sikap dan pemikiran yang positif. Masya Allah, terima kasih Hajah. Masya Allah, macam motivator. Bagus. Jelas cakap. Cikgu ke? Tepatlah tu cikgu. Masya Allah, guru ni orang senang masuk syurga ya Hajah. Insya Allah, saya jadi macam ni pasal guru saya. Ya, Masya Allah. Teratur bahasanya ya. Sebab cara kita bercakap melambangkan fikiran kita. Dan seorang guru ni, dia daripada awal diajar dan dia mengajar orang supaya teratur fikiran. Ya, saya nampak. Jadi apa yang cikgu dah ajar, berapa tahun cikgu mengajar, segala kebaikan yang ditabur sekarang dituai. Masya Allah, saya yakin tentu anak Hajah, guru tentu berjaya dengan baik. Dan pengalaman saya tak pernah lagi jumpa anak guru tak menjadi. Masya Allah. Ya, tahniah kepada semua guru. Baik. Jadi soalan cikgu tadi sangat-sangat terkesan. Saya pun sama, kadang ada orang tanyalah, suami panas baran, tak faham, anak degil. Yang pertama punca. Apa-apa masalah bercabang. Pergi punca. Apa puncanya? Dalam kita berumah tangga, apakah niat kita? Kita mesti niat bagi yang bakal berkahwin. Siapa yang dah kahwin, kita reset niat kita ya. Siapa yang bakal berkahwin, tentukan kahwin kerana Allah, mencukupkan ibadah kita, mencegah daripada maksiat dan melahirkan zuriat yang akan mendoakan kita di padang mahsyar. Kemudian kita dapat anak, pilih suami itu kerana agamanya. Sebab kalau kita pilih rupa paras, pangkat, harta, nama, glamour, menyesal kemudian hari. Yang ketiga ialah kita punya tema kehidupan kita tu. Jadi saya cadangkan bagi orang yang baru berkahwin, apa kata buat macam perjanjian. Boleh perjanjian. Kontrak perkahwinan. Apa pula Pramoya cakap ni. Sebab saya rasa manusia ni kalau tak bertulis, tenaga tak ada tempat apa dia tulis tu, dia cepat lupa. Jadi sebelum kahwin dah tulis. Okey abang, kita kahwin ni tujuan apa? Tujuan, niat. Jadi kita berada skrip kehidupan, tujuan kita, aktiviti nak solat berjemaah macam mana, nak mengaji macam mana, nak hantar anak macam mana. So kita bila setting awal-awal, yang saya cakap ni pencegahan ya. Kita jumpa lagi lepas ni pencegahan masalah, tapi lepas ni saya akan jawab lagi untuk mengatasi masalah ini. Sama-sama kita tunggu. Assalamualaikum.